Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pelajar baharu Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah dapat memasuki ke pusat pengajian tinggi untuk melanjutkan pengajian terutamanya di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Saya merupakan penyelaras bagi program Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan kepujian. Nama saya ialah Profesor Madya Dr. Zarina Arsyad. So saya akan memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan program BSPM dengan kepujian. Saya untuk makluman pelajar buku panduan program pengajian siswaza di peringkat Fakulti Ekologi Manusia boleh di akses menerusi website Fakulti Ekologi Manusia di bawah bahagian akademik Fakulti Ekologi Manusia. Dan maklumat program BSPM dengan kepujian boleh dilihat di muka surat 14 hingga 23. Ini adalah alamat adres yang boleh anda gunakan untuk mendapatkan buku program pengajian prasiswaza. Dari segi matlamat program BSPM dengan kepujian ini, dia sebenarnya adalah untuk menghasilkan graduan yang kompeten dalam bidang pekerjaan yang berkaitan dengan sains pembangunan manusia. Dan juga pelajar boleh menjalankan penyelidikan dalam bidang sains pembangunan manusia serta berupaya menjadi pegawai atau pengusaha yang beretika dan berintegriti dalam bidang yang berkaitan sains pembangunan manusia. Dari segi syarat khas program BSPM dengan kepujian, ia adalah berdasarkan kepada kelayakan pendidikan pelajar-pelajar. Itu dari segi kalau peringkat STPM, sekurang-kurangnya perlu memperolehi grade C pada peringkat STPM dan 2 daripada mata pelajaran yang disenaraikan. Manakala pelajar dari pendidikan matrikulasi mesti mendapat sekurang-kurangnya grade C pada peringkat matrikulasi dan juga dalam 2 daripada mata pelajaran yang disenaraikan, ataupun bagi pelajar-pelajar yang ada pendidikan di peringkat diploma ataupun yang setara juga boleh memohon untuk memasuki program BSPM dengan kepujian. Dari segi struktur kurikulum BSPM dengan kepujian ini, kita ada beberapa kategori khusus iaitu khusus universiti sebanyak 25 kredit, khusus teras yang perlu diambil adalah sebanyak 66 kredit dan khusus elektif adalah sebanyak 33 kredit. So untuk melayakkan pelajar-pelajar ini boleh bergraduat, pelajar perlu memastikan mengambil jumlah jam sebanyak 124 jam kredit termasuk core curriculum. Dari segi skema pengajian, secara umumnya jumlah kredit yang perlu diambil pada setiap semester adalah dalam lingkungan 15 kredit sehingga 18 kredit sahaja. Kebanyakan kursus-kursus yang ditawarkan pada tahun 1 dan tahun 2 adalah kursus-kursus teras yang perlu diambil oleh pelajar. Manakala tahun 3 dan tahun 4,
Pelajar perlu mengambil beberapa kursus elektif mengikut sub-bidang yang dipilih dan juga pada akhir tahun pengajian hanya pelajar perlu mengikuti latihan industri sebanyak satu semester. Maksudnya semester ke-8 tu semua adalah untuk menjalani latihan industri. Kursus elektif mengikut sub-bidang yang ditawarkan dalam program BSPM dengan kepujian. Kita ada 4 sub-bidang iaitu sub-bidang psikologi perkembangan keluarga dan kanak-kanak, sub-bidang kerja sosial dan pembangunan komuniti, sub-bidang pengurusan sumber dan juga sub-bidang falsafah dan politik. So sebenarnya pada awal-awal pengajian pelajar boleh menentukan sub-bidang mana yang dia nak sebab di situ dia akan mempengaruhi subjek-subjek yang perlu diambil untuk kursus-kursus elektif mengikut sub-bidang ini. Kursus elektif semuanya adalah sebanyak 33 kredit di mana pelajar boleh memilih 21 kredit daripada mana-mana kursus dalam sub-bidang yang diterangkan tadi. Ada 4 sub-bidang. Manakala 12 kredit boleh diambil dari mana-mana kursus peringkat bachelor dari mana-mana universiti dalam atau luar negara, tetapi perlu mendapat kebenaran daripada pihak Fakulti Ekologi Manusia. Ini adalah senarai kursus-kursus yang boleh pelajar ambil di dalam sub-bidang psikologi perkembangan keluarga dan kanak-kanak. Kita ada, contohnya kita ada kursus tekanan dan daya tindak, motivasi dan pencapaian manusia, psikologi tingkah laku sosial dan interpersonal, psikopatologi kanak-kanak keluarga, bimbingan dan penasihatan kerjaya, penasihatan perkahwinan dan keluarga dan lain-lain lah yang dipaparkan di sini. Manakala sub-bidang kerja sosial dan pembangunan komuniti, manakala sub-bidang pengurusan sumber, ini adalah antara kursus-kursus yang ditawarkanlah. Contohnya pengurusan dan pembuatan keputusan, modal insan dan ekonomi, undang-undang buruh dan perlindungan pekerja dan lain kursus lah. So pelajar boleh memilih yang mana satu yang rasa disukai lah untuk mengambil kursus ini. Manakala sub-bidang kerja sosial dan pembangunan komuniti, ini adalah kita panggil apa, kursus-kursus yang ditawarkan di bawah sub-bidang kerja sosial. Contohnya e-community dan community lestari, perancangan dan penilaian, masalah sosial, dasar dan perancangan sosial dan lain-lain lah. Manakala sub-bidang yang terakhir adalah sub-bidang falsafah dan politik. Ini adalah kursus-kursus yang boleh diambil di bawah sub-bidang ini. Contohnya pengantar politik, pengantar falsafah, konflik sosial dalam masyarakat majmuk, berfikir dan menakul dan lain-lain. Pada semua sub-bidang, pelajar juga boleh mengambil bahasa global. Di apa-apa bahasa yang rasa ingin dipelajari, pelajar boleh mengambil kursus tersebut. Perlu diingatkan, pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus core kurikulum yang ditawarkan oleh universiti. Ini adalah wajib. Dan juga pelajar perlu melengkapkan pakej keperluan bahasa Inggeris seperti jadual di bawah.
Okay, yang ini penting untuk memastikan anda boleh bergraduat, pastikan anda memenuhi semua jumlah kredit yang diperlukan. Okay. Dari segi prospek kerjaya, untuk bidang untuk program Bachelor Science Pembangunan Manusia, prospek kerjaya adalah contohnya pegawai pembangunan masyarakat, pegawai kerja sosial perubatan, pegawai tadbir dan diplomatik sumber manusia, boleh jadi pegawai belia dan sukan, penguat kuasa, pegawai anti dadah, pegawai penyelidik, sebagai pengajar juga boleh, pensyarah dan juga usahawan. Selain daripada itu, graduan juga boleh meneruskan pengajian ke peringkat siswaza lah. Sekian, terima kasih. So, sekiranya ada persoalan berkaitan dengan program pengajian Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan kepujian ni, anda boleh email saya dan nyatakan apakah persoalan tersebut, dan insyaAllah saya akan cuba menjawabnya lah. Sekian, terima kasih, dan saya doakan semua pelajar dapat belajar dengan jaya ni lah sehingga ke kita panggil apa, sehingga bergraduat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.